melakukan yang dilarang dalam keadaan berada di hadapan orang-orang ini. Sebab itu ada orang kata masuk bersunyi-sunyi orang tak ada kan Ustaz? Kalau kita di tengah khalayak ramai tak apa kan? Ingat, khalayak ramai pada hari ini bukan menafikan bersunyi-sunyi, kerana khalayak ramai pada hari ini khalayak ramai yang tidak peduli kepada orang lain. Jadi apa pun yang kamu lakukan, orang tidak akan peduli. Yang ini juga tidak dibenarkan. Walaupun nampaknya open kawasan, tetapi tetap termasuk daripada hadis yang dilarang ini. Baik, seterusnya kita masuk rukun akad nikah. Kalau sempat-sempat dah, insyaAllah saya cuba sedaya upaya, insyaAllah. Secara ringkas, secara mudahnya, rukun akad nikah itu ada 5. Rukun akad nikah ada 5. Yang pertama adalah sirah, iaitu ijab dan qabul. Yang kedua adalah isteri. Kemudian yang ketiga adalah suami. Yang keempat wali. Dan yang kelima adalah 2 orang saksi. 2 orang saksi. Maknanya 5 ni adalah rukun. Kalau tidak ada salah satunya, maka tidak berlakulah nikah. Kerana apa? Rukun adalah tiang ataupun perkara asas. Ada sirah, ada suami, isteri tak ada, katakan. Kahwin dengan siapa? Dengan kereta ke? Wali ada, 2 orang saksi, tapi isteri tak ada pun, maknanya tidak boleh. Maknanya mesti kelima-limanya wujud. Kelima-limanya wujud. Baik, rukun yang pertama kita pergi. Ini dia syarat-syaratnya. Apa pun, hikmah disuruh untuk adanya sirah, ijab qabul. Ingat dia, yang kahwin ni ijab qabul, dia tak sama dengan muamalah ijab qabul. Muamalah yang kita beli barang ijab qabul itu tidak disyaratkan sama seumpama syarat yang begitu ketat di dalam akad nikah. Contohnya ialah beli barang, saya beli, pakcik tu kata pakcik jual. Tidak disyaratkan, kerana dia boleh diganti dengan uruf yang menunjukkan berlaku ijab qabul, yang menunjukkan redha. Contohnya ialah yang pertama tunduk, yang sana juga tunduk. Okey, ini menunjukkan boleh, tak ada masalah. Kalaulah mana tidak ada keluasan ini, mesti aku beli, pakcik sana aku jual, menyebabkan jual beli kita dengan mesin air itu tidak akan sah. Masukkan duit, tekan air Mirinda, okey aku beli ya. Tu kalau mesin jawab aku jual, lari kita. Lari, sebab tu tak ada masalah. Sebab bila kita masukkan duit dan kita tekan, kita dah redha tu. Lebih-lebih lagi kita cukup redha kalau sekali keluar 2 tin. Beli 1 tin, keluar 2 tin. Kita kata rezeki betul lah. Nak menikah dengan seorang dapat 2, katakan. Yang ni jangan, 1 tu bukan hak kita, bukan hak kita. Kalau kita warak, kita akan tinggalkan di situ. Mungkin kalau kita baik lagi, carilah nombor telefon dekat mesin tu. Akhirnya kita akan hubungi dan kita akan pulangkan. Kalau tak jumpa, tin takkan rosak. Jangan pula kita kata takut basi lah tin ni, kena aku minum. Kari 4 basi kalau tin tak basi. Okey, itu muamalah, itu saya lepas nanti. Itu kita sambung akan datang lah tu. Baik, tapi yang di sini ni mesti disyaratkan. Kerana yang di sana tidak mesti kita sebut, tapi yang di sini mesti sebut ijab dan juga qabul. Aku nikahkan, kemudian aku terima ya. Redha tak dapat dilihat, melainkan dengan perkataan. Dalam keadaan ini ya, dia tak boleh tiba-tiba wali ataupun bapa kepada perempuan, dia main angguk-angguk aja. Yang lelaki nak kahwin tu pun dia angguk je. Ya, okey. Tak ada. Dia kata dah redha. Tak, ni belum redha lagi. Dia mesti ada hasrat yang diungkapkan. Dia tak boleh tiba-tiba angguk-angguk. Orang tak tanya pun angguk juga, angguk. Kenapa? Baik. Mesti untuk menunjukkan redha adanya ataupun disyariatkan, iaitu yang dipanggil ijab qabul. Sirah ialah ijab dan juga qabul. Terima dan ataupun ijab ni setuju, kemudian qabul iaitu terima. Baik. Disyaratkan, ini syarat-syaratnya. Disyaratkan sirah iaitu ijab dan qabul mestilah menggunakan lafaz kahwin, iaitu tazwij kahwin, nikah pun kahwin juga. Seumpamanya aku kahwinkan engkau, dia tak mestinya guna bahasa lama ya. Akan aku kahwinkan dikau, semua sekali kacau tu. Aku kahwinkan kau pun tak apa. Okey, ataupun kalau suka cakap I dengan you, I kahwinkan you dengan anak I, katakan. Boleh, tak ada masalah, difahami. Ataupun kalau nak nampak Arab sikit, ana kahwinkan anta. Jangan salah pula, ana kahwinkan anti dengan anak anak. Dah, itu lelaki ke perempuan tu? Rupanya pondan. Baiklah. Zawajtuka ataupun angkahtuka, aku kahwinkan. Okey. Seterusnya wa qabiltu, jawapannya pula ialah aku terima. Kalau dia kata aku nikahkan, jawapannya ialah aku terima nikahnya. Kalau yang disebut ialah aku kahwinkan, jawapannya ialah aku terima kahwinnya. Dia mesti selaras. 2 tu antara yang disyaratkan. Jangan pula yang satu kata aku tunangkan kau dengan aku, pakcik saya terima nikah dia. Awal sangat.
Orang kata tunang lah. Kalau tunang, terima dah tunangnya. Kalau kata kahwin pula, dia terima, aku terima tunangnya pun tak boleh. Dia mesti kahwin dengan orang nak bagi kahwin, nak tunang lagi pula tu. Bukan belum tunang lagi ke pakcik. Jangan, dia bagi kahwin tu, kita terima je. Kira okey lah tu. Okey, lafaz kena, maknanya menggunakan lafaz nikah. Yang kedua ialah mesti at-tasrih bilafziz zawaj. Lafziz zawaj iaitu lafaz zawaj itu secara soreh. Maknanya bukan, contohnya ialah aku nak padankan kau berdua. Itu tidak tasrih. Itu tidak menggunakan terus terang. Dia mesti guna tadi lafaz nikah, kemudian mestilah secara tasrih iaitu terus terang. Tak boleh kata-kata aku nak teman hidupkan kau dengan anakku. Tak boleh, tak boleh. Okey, seterusnya boleh menggunakan lafaz-lafaz lain. Contohnya ialah bagi orang yang bisu ya. Bagi orang ni boleh guna bahasa isyarat. Boleh guna bahasa isyarat bagi orang yang bisu. Bapaknya yang tak bisu kena sebutlah, jangan pula dia guna bahasa isyarat. Yang bisu tu kena guna bahasa isyarat kerana bahasa isyarat akan duduk pada makom yang bukan bahasa isyarat ataupun bahasa yang betul. Okey. Seterusnya yang ketiga, ittisal iaitu bersambung ijab dan qabul. Mesti ijab dan qabul tu bersambung, tidak ada pemisah yang begitu besar ataupun pemisah yang begitu panjang. Contohnya aku kahwinkan anak aku dengan engkau, tiba-tiba dia diam aja. Dia teringat Simon tak siap lagi ni. Kemudian dia pun pergi bilik air, kemudian minum kopi radik cawan pula tu. Kopi radik main cawan, minum dulu. Lama tu baru datang pula. Okey, aku terima nikahnya. Ini sudah terpisah. Tetapi kalau terpisah dalam masa yang sangat pendek, tarik nafas katakan, aku nikahkan di kau, kita pun tarik nafas. Kemudian baru jawab, tiba-tiba imam kata tidak sah. Itu imam yang tak reti tu. Itu yang kadang-kadang kalang kabut, dia cepat-cepat, aku nikahkan di kau dengan mas kahwin. Cepat. Cepat apa Pak Imam? Nak tarik nafas ni, tarik nafas. Jadi bukanlah makna sampai mesti bersambung. Dia tak boleh bersambung sebab yang pertama orang lain, yang kedua orang lain. Yang pertama ayah ataupun wali kepada perempuan. Yang kedua suami ataupun lelaki yang nak berkahwin tu tiba-tiba suruh sambung juga. Orang yang sama tak apa, tetapi ingat dia bila sebut perkataan ini, maksudnya ialah tidak terpisah dengan jarak waktu yang begitu lama ataupun melampau. Okey? Kalau sekiranya hanya sekadar diam untuk bernafas, ataupun tiba-tiba aku nikahkan di kau dengan anak aku, dengan mas kahwinnya, belum sempat aku terima tu, bersin. Katakan 3 kali pula tu, 3 kali. Yalah, mandi banyak sangat kan, nak bagi wangi semua sekali tu sampai sesama, bersin. Ini tidak mengganggu akad ataupun ijab qabul. Tak mengganggu pun. Sebab apa? Ia dikira luar kawan. Ataupun tiba-tiba dikahwinkan, tiba-tiba menguaplah pula, ngantuk pula bini ni, suami ni ngantuk. Ya Allah, tak ada waktu lain nak mengantuk ke? Tiba-tiba bapak dia cancel. Menguap sekali lagi, cancel. Tidur dah awal sebelum kahwin. Baik, seterusnya, kalau menguap pun tidak ada masalah sebenarnya. Tak ada masalah sebab dia tidak ataupun tak boleh dikawal dia, sebab dia tidak dianggap berpisah daripada ijab dan qabul. Seterusnya yang keempat ialah kekal kelayakan pasangan. Suami isteri itu kelayakan berkahwin. Antara kelayakannya ialah dua-dua waras, tidak gila. Jadi pastikan cepat tu sambut tu, takut-takut gila. Kalau gila dulu, belum terima, aku terima nikah, gila dulu, tidak boleh, tak sah. Jadi kalau nak gila, selepas terima, aku terima nikahnya, kemudian nak gila, gila lah. Sebab dah jadi bini kita dah. Jadi, tapi kacau lah. Okey, cuma begitu keadaannya. Mesti kekal. Ya, ingat dia, kekal kelayakan pasangan sehingga selesai qabul, bukan ijab. Maknanya sampai diterima habis, dan selepas tu nak hilang kelayakan, nak pitam ke, nak gila ke, yang ini tidak ada masalah. Baik, kalau dia gila di tengah-tengah sebelum terima, memang tak akan berlaku akad nikah dan tidak menjadi isteri lagi. Dan isteri tadi pun, kalau sekiranya isterinya gila kemudian meninggal, masih dianggap sebagai anak dara. Itu kelebihannya. Seterusnya, yang terakhir, syarat yang ijab qabul ini ialah sirah itu adalah sirah ataupun dia punya ijab qabul itu adalah ijab qabul yang dipanggil, saya tak tahu nak terjemah, munjizah. Munjizah saya terjemahkan iaitu terus terlaksana, dia bukan terikat dengan satu perkara yang lain. Contohnya ialah perkataan yang digunakan sebagaimana ta'liq ataupun disyaratkan. Ta'liq ataupun disyaratkan ini tidak menyebab, ataupun sebagai ulama tidak benarkan ni, melainkan dalam di Malaysia ni mengamalkan ta'liq kemudian, tapi bukan dalam ijab qabul.
dia kemudian selepas daripada tu kena sign ataupun satu borang, sekiranya itu kira tarik tu, syarat sekiranya aku tinggalkan isteri aku 4 bulan berturut-turut tanpa 4 bulan dan lebih tanpa, saya pun dah tak ingat dah, sekali je pengalaman saya sebelum ni. Apa lagi dia akan tercerai, macam tu lebih kurangnya, maknanya akan tercerai isterinya. Jadi kita bertandatangan setuju kalau 4 bulan. Sebab ini berdasarkan kepada satu peristiwa yang para sahabat, tak silap saya Omar tanya seorang sahabat Nabi, berapa lama seorang perempuan boleh tahan kalau ditinggalkan oleh suaminya. Lalu lelaki ini menyebut, yang aku tahu daripada isteriku, dia kata tidak lebih 4 bulan. Sebab tu akhirnya diambil pendekatan ini, tak boleh tinggalkan 4 bulan berturut-turut. Perempuan boleh tahan setakat 4 bulan saja, lebih daripada tu tidak akan tahan. Wallahualam, ada perbincangan yang menarik di sini. Apa pun itu contoh taklid selepas daripada ijab dan qabul. Cuma kalau dilakukan dalam ijab dan qabul, kebanyakan para ulama kata tidak sah ijab qabul tersebut. Sebab itu pendekatan di Malaysia dia bukan dalam ijab qabul, tetapi selepas ijab qabul tanda tangan kemudian. Sebab itu tidak ada kesan apa-apa. Sebab itu seakan-akan ikrar dan janji untuk kita menjaga isteri kita. Baik, saya tertarik salah satu daripada perbincangan dalam satu khutbah nikah yang saya dengar. Ini satu ilmu baru yang saya rasa cukup menarik dia punya huraian. Apabila dibincang berkaitan dengan nafkah batin, kita faham nafkah zahir, bagi duit, bagi rumah, bagi tempat tinggal, bagi apa lagi, semua sekali. Nafkah batin yang kita tahunya ialah melakukan hubungan di antara suami dan isteri. Saya bila dapati huraian yang agak menarik daripada seorang ulama ini, saya rasa terpanggil untuk kita kongsikan. Ketika khutbah kahwin sebelum daripada dia akad nikah dia pun berkhutbah, dia huraikan pendek tetapi cukup padat. Antara yang disebut ialah termasuk daripada nafkah batin ialah menjaga emosi isteri. Menarik, iaitu seorang suami kalau sekiranya balik lambat, jangan lupa bagi tahu isteri dia balik lambat. Kalau sekiranya tak boleh balik, bagi tahu tak boleh balik, balik esok katakan. Ini adalah untuk menjaga emosi dan termasuk daripada nafkah iaitu batin yang disebutkan. Jadi menarik, saya rasa cukup menarik. Jarang orang huraikan begitu. Kalaupun kita tak setuju, terpulanglah. Ini mungkin pandangan saja. Jadi kena jaga emosi orang perempuan hatinya, jiwanya yang lembut, jiwanya yang halus perlu untuk dijaga. Kadang-kadang dia dah siap dah tu, dah siap masak, dah siap dia hias semua sekali dengan tomato, timun jadi naga, semua macam-macam dia dah buat. Tiba-tiba abang tak balik katakan. Last sekali naga yang makan isterinya baru tahu. Jadi bagi tahu sekurang-kurangnya, kalau dia dah prepare pun dia kata, abang saya dah siap masak ni, baliklah kejap sebelum kita out station. Apa salahnya? Balik kejap, raih kan, tak ada masalah. Tapi kalau kita buat tak tahu, ingat isteri kita tu robot, ingat kambing, ingat naga, tu tak marah dah tu. Dia orang ni manusia yang ada perasaan, yang ternanti-nanti suami balik dan seumpamanya. Dan minta maaf, saya nak terbalikkan juga bagi isteri yang berkerjaya. Kalau sekiranya suami lebih balik ataupun balik awal, kita balik lambat pun kena bagi tahu. Ingat kita orang apa? Kambing. Ingat kita orang apa? Kalau nak marah dah. Jadi maknanya dua-dua kena jaga emosi masing-masing. Sebab dia boleh menyebabkan kekal hubungan suami isteri. Kadang-kadang perkara yang kecil tersinggung, rupa-rupanya sikit je komunikasi tersilap ataupun misunderstand, tersilap faham di antara satu sama lain, akhirnya menyebabkan pergaduhan yang sangat panjang. Ini merugikan.